Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar perakaunan. Kali ini kita sampailah kepada bahagian terakhir dalam topik paduan pemasaran iaitu 4.4 pengedaran. Anda mesti pernah terlihat van atau lori yang membawa roti gardenia kan? Anda bayangkan roti-roti ini bertebaran di atas jalan raya setiap hari seawal pagi-pagi lagi untuk memuaskan hati pelanggan termasuk anda. Dan akhirnya roti-roti ini akan sampai di atas meja makan anda. Itulah pengedaran. Apakah itu pengedaran? Ia adalah proses memindahkan barangan dari pusat pengeluaran atau kilang kepada pengguna di lokasi pada masa yang dikendaki oleh pengguna tersebut. Contohnya gardenia tadi. Kamu boleh membeli roti gardenia setiap hari di mana-mana sahaja. Kita pergi kepada 4.4B iaitu menghuraikan tahap saluran pengedaran. Tahap saluran pengedaran ada 3 jenis. Yang pertama, pengedaran langsung, iaitu daripada pengeluar langsung atau terus kepada pengguna. Yang kedua, pengedaran pemborongan, iaitu daripada pengeluar pergi kepada pemborong, kemudian pemborong menjualnya kepada peruncit dan akhirnya pengguna menerima produk tersebut. Yang ketiga, pengedaran peruncitan, iaitu apabila pengeluar menjualkan produk itu kepada peruncit dan akhirnya peruncit menjualkannya kepada pengguna akhir. Kita pergi kepada tahap saluran pengedaran yang pertama, iaitu pengedaran langsung. Daripada rajah, kita tahu bahawa pengeluar akan terus menyampaikan produk mereka kepada pengguna akhir. Saluran ini tidak mempunyai sebarang perantara atau orang tengah seperti pemborong atau peruncit. Ia berlaku apabila sesuatu syarikat menjual secara langsung kepada pengguna. Kebiasaannya, produk yang menggunakan tahap saluran pengedaran ini ialah untuk produk yang mudah rosak dan produk pengguna. Contohnya, Tupperware menggunakan wakil penjual yang menjual secara terus kepada pelanggannya. Banyak perkhidmatan juga menggunakan saluran ini, iaitu seperti perkhidmatan gunting rambut, mendandan, membuat baju, kaunseling dan sebagainya. Tahap saluran pengedaran yang kedua ialah pengedaran pemborongan. Daripada rajah, kita tahu bahawa pengeluar akan mengedarkan produk mereka kepada pemborong. Pemborong akan mengedarkannya pula kepada para peruncit dan akhirnya peruncit akan menjual produk mereka kepada pengguna akhir. Dalam tahap saluran pengedaran ini, ada 2 tahap orang tengah iaitu pemborong dan peruncit. Tahap saluran pengedaran ini sering digunakan oleh pengeluar kecil makanan, farmasi, perkakasan rumah dan produk-produk lain. Kita ambil contoh syarikat Ramly Burger, iaitu pengeluar produk sejuk beku. Ramly Burger menjual produk mereka kepada pemborong dan akhirnya peruncit akan membeli produk mereka daripada pemborong-pemborong ini seterusnya menjual kepada pengguna akhir di serata Malaysia. Ketiga ialah pengedaran peruncitan. Pengedaran peruncitan ialah apabila pengeluar menjual produk mereka kepada peruncit-peruncit dan kemudian peruncit menjual produk mereka kepada pengguna akhir. Ia hanya mengandungi satu tahap orang tengah sahaja iaitu peruncit. Penglibatan peruncit akan memaksa pihak pengeluar membuka gudang berhampiran peruncit kerana bilangan peruncit kebiasaannya lebih ramai dari pemborong. Ini dapat memendekkan masa dan memudahkan urus niaga. Antara jenis-jenis peruncit ialah pasaraya, gedung aneka jabatan, gedung perabot dan kedai mudah beli. Kita sampai kepada subtopik terakhir dalam 4.4 pengedaran dan subtopik terakhir dalam bab 4 paduan pemasaran iaitu strategi pengedaran. Ada 3 jenis iaitu strategi pengedaran intensif, selektif dan eksklusif. Intensif apabila pengeluar dengan menggunakan pemborong dapat menyediakan produknya di banyak tempat melalui peruncit-peruncit. Selektif pula apabila pengeluar melalui pemborong memilih beberapa orang peruncit sahaja untuk menjual produk mereka.
Manakala eksklusif ialah apabila pengeluar tanpa orang tengah iaitu pemborong hanya memilih peruncit tertentu sahaja untuk menjual produk mereka. Kita lihat pengedaran intensif terlebih dahulu, iaitu pengedaran yang merangkumi liputan yang paling luas dan maksima. Bermaksud, mereka memastikan produk mereka mudah didapati di merata-rata tempat di mana-mana kedai. Ia sesuai untuk produk pengguna seperti produk tisu, minuman dan makanan ringan, sabun dan lain-lain. Kita ambil contoh produk jam tangan ini yang boleh berada di merata-rata tempat dan boleh dibeli melalui online dengan harga yang murah seperti daripada Shopee. Pengedaran selektif pula ialah apabila pengeluar mengehadkan pengedaran produk kepada beberapa perantara pemasaran di sesuatu lokasi atau kawasan sahaja. Ia sesuai untuk produk beli belah, istimewa dan industri. Contohnya, perabot daripada Fella Design, alatan elektrik daripada Senheng dan Senq, dan juga peralatan sukan seperti Al-Ihsan. Untuk produk jam tangan, kita boleh ambil contoh Swatch. Swatch menyediakan produknya kepada beberapa penjual di sesuatu negeri di dalam Malaysia. Kita pergi kepada strategi pengedaran yang ketiga, iaitu pengedaran eksklusif, iaitu apabila pengeluar memberikan hak pengedaran secara eksklusif atau terpilih kepada penjual atau pengantara pemasaran tertentu di sesebuah outlet atau di sesuatu kawasan. Kebiasaannya, ia sesuai bagi produk yang berimej tinggi dan berprestij. Contohnya, kereta mewah Ferrari, butik pakaian berjenama Ferragamo, beg LV atau Louis Vuitton. Bagi contoh jenama jam tangan yang menggunakan strategi pengedaran eksklusif, kita boleh ambil contoh jenama jam tangan Tag Heuer. Mereka hanya mengedarkannya kepada kurang daripada 10 pengedar sahaja di Malaysia. Baiklah pelajar semua, begitulah tamatnya bab 4 paduan pemasaran. Jumpa lagi.